Antara ASB dengan tabungan haji, mana lebih untung? Ada orang kata ASB lagi untung, ada orang kata tabungan haji lagi untung. Jadi, nak tahu dengan lebih lanjut antara ASB atau tabungan haji, mana lebih untung untuk kita? Ikuti video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? ASB ataupun tabung haji, mana lagi untung? Itu adalah satu persoalan yang saya ditanya setelah sekian lama pun masih ditanya dengan soalan-soalan yang macam ni. Tapi tak apa, ini adalah satu topik yang bagus untuk dibincangkan. Tapi sebelum saya membincangkan antara keduanya, mana yang lagi untung, mana yang lagi lebih bagus, kita nak kena faham bahawa ASB dengan tabung haji ni adalah tempat pelaburan yang berisiko rendah. Jadi, kita tak boleh nak expect tinggi sangat lah sebab ada orang yang compare ASB tabung haji dengan kripto, dengan saham. Jadi, itu adalah satu perbandingan yang tidak adil. Sebab tabung haji dengan ASB ni dia bersifat untuk defensif tau. Jadi, kita tak boleh lah nak compare dengan aset-aset yang bersifat agresif seperti cryptocurrency ataupun saham. Jadi it's not a fair comparison, which is not apple to apple. Jadi kita nak berbalik kepada ASB dan tabung haji. Lagi satu benda yang you guys kena faham adalah ASB dan tabung haji tidak ada satu obligasi ataupun tanggungjawab untuk memberikan dividen ataupun pulangan ataupun pengagihan unit. Okay. So dalam bahasa laymannya ialah dividen lah. Ramai orang panggil dividen. Tetapi bahasa yang lebih tepatnya adalah pengagihan unit ataupun hibah untuk tabung haji. Jadi kita nak kena faham bahawa tabung haji dan ASB tidak ada obligasi untuk memberikan return. Itu adalah satu benda yang you kena faham. Jadi janganlah nak marah pula ASB dengan tabung haji ni bila dia orang tak bagi return yang tinggi. Kemudian kita nak kena faham juga ke mana hala tuju ataupun strategi pelaburan tabung haji dengan ASB. Kalau dulu ASB dan tabung haji mendedahkan aset kepada aset-aset yang berisiko tinggi seperti banyaknya bahagian kepada equity, tetapi sekarang untuk tabung haji dengan ASB mereka banyak membuat pendedahan kepada aset-aset yang berisiko rendah. Jadi itulah menyebabkan pulangan untuk ASB dan tabung haji itu adalah lebih rendah berbanding sebelumnya. Jadi kita nak bincangkan pula antara ASB dengan tabung haji ni mana lagi untung. Okey, baik. Jadi kita nak kena tengok kepada calculation lah. Okey, kalau kita tengokkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020, ASB memberikan dividen kalau kita ambil secara kiraan penuhnya, termasuk dengan bonus dan sebagainya, lebih kurang pada 5%. Kalau untuk tabung haji adalah pada 3.1%. Dekat sini pun kita dah boleh nampak dah. Oh, rupanya ASB bagi return 5%, tabung haji memberi return 3%, 3.1% lah. Tapi macam mana pun saya suka ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, past performance doesn't indicate future return. Tak semestinya kalau tahun ni ASB bagi tinggi, tahun depan ASB akan bagi tinggi juga. Tak semestinya macam tu. So, it depends on the market situation juga. Okay, baik. Jadi, kita akan lihat pada calculation secara detail. Ini adalah sebagai contoh saya buat kiraan untuk 2020 lah. Katakan tuan-tuan dan puan letakkan 15,000 untuk tabung haji, 15,000 dekat ASB. So kalau lah kita letakkan dalam tabung haji, so we get roughly dalam RM465. Kalau dekat ASB kita dapat dalam RM750. Ini because tabung haji bagi 3.1, ASB bagi 5%. Kemudian kalau kita tengokkan baki akhir kat situ, kita tengokkan baki akhir kat situ, tabung haji lagi rendah, RM15,465. Manakala untuk ASB adalah RM15,750. Kat sini kita boleh nampak the obvious winner. The obvious winner untuk case ini adalah ASB obviously lagi untung. Tetapi you guys kena faham. You guys kena faham untuk case ni adalah kalaulah orang tu mempunyai simpanan di bawah nilai nisabnya. Sebab you kena faham bahawa sebagai orang Islam, you ada tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat kalau dah cukup haul dan nisab. Tetapi untuk kes ini tidak cukup nisab lagi, which is nisab sekarang nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan. Tetapi kalau kita tengokkan untuk kes ini tidak lagi cukup nilai nisab. Jadi kalau untuk kes ini adalah ASB lebih untung. Tetapi kalau kita tengok pula,
nilai nisab. Nilai nisab kita adalah RM20,299. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan, ini adalah untuk di wilayah lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan duduk di negeri lain, kena rujuk kepada pejabat zakat negeri masing-masing. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalaulah ada simpanan lebih daripada RM20,299, jadi kiraan yang sebelum ni tu tak terpakai sebab you dah ada lebih daripada kadar nisab. Jadi nak kena kira juga dengan selepas zakatnya. Tetapi kalaulah tuan-tuan dan perempuan ada simpanan yang tak sampai pun kadar nisab ni, jadi kiraan yang tadi tu terpakai. Jadi saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan dan perempuan, kalaulah kiraan dengan mengambil kira faktor zakat. Baik, kalau kita tengokkan tadi, nilai yang RM30,000 untuk tabung haji dengan ASB, baki akhirnya adalah RM3,930 untuk tabung haji dan ASB adalah RM31,500. Kemudian kita nak kena tolak juga dengan bahagian zakat. Tapi nak kena ingat bahawa untuk tabung haji, mereka sudah mengeluarkan zakat bagi pihak pendeposit. Kalau ikutkan fatwanya adalah untuk mereka yang meletakkan dalam tabung haji tidak lagi perlu mengeluarkan zakat. Melainkan ada ketetapan yang lain selepas ini. Jadi kiraan ini kita kena buat balik lah. Tetapi buat masa sekarang kita pakai apa yang ada. Baik, kalau kita tengokkan untuk tabung haji, baki selepas zakat adalah RM30,930. Tetapi untuk ASB selepas ditolak dengan zakat 2.5% adalah RM30,713. Jadi kat sini kita boleh nampak bahawa kalaulah tuan-tuan dan perempuan ada jumlah simpanan melebihi daripada kadar nisab yang ditetapkan, jadi lebih baik ataupun orang kata returnnya lebih better dekat tabung haji itu sendiri. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan perasan kat sini adalah untuk setiap orang ada kiraan dia yang tertentu. Sebab apa? Sebab setiap orang dia ada simpanan yang berbeza kan. Ada orang yang lebih kadar nisab, ada orang yang tidak melebihi kadar nisab. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan perempuan kena check betul-betul berapa yang tuan-tuan dan perempuan kena. Dia tidak terpakai, orang kata kita tak boleh nak pukul rata untuk semua kes sebab setiap kes adalah berbeza. Jadi saya harap untuk video kali ini memberikan penerangan dan penjelasan kepada tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan mendapat manfaat. Dan jangan lupa, walaupun orang kata rugilah bayar zakat, sebenarnya zakat ini adalah pelaburan kita untuk masa akhirat nanti. Jangan fikir kita rugi di dunia, tetapi kita fikir sebenarnya untuk keuntungan di akhirat. Jadi jangan lupa teruskan melabur, teruskan bayar zakat. InsyaAllah jumpa dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.